This is 911. Do you have an emergency? Don't talk, just listen. I'm sorry what I did to Compton. I couldn't help it. Don't know why I had to stab her. I am so upset about it. Apa yang korang baru je dengar tadi adalah sebuah rakaman daripada panggilan kecemasan 911. Bunyi macam orang yang buat panggilan tu betul-betul menyesal lepas membunuh seseorang. Tetapi kalau korang nak tahulah, ini bukan kali pertama tau dia call. Setiap kali dia bunuh mangsa dia akan call menangis-nangis dan berjanji tak akan buat lagi. Last, semua kena game. Satu persatu mangsa mati di tangannya. Dah macam-macam kes dah yang Abang Boy dah cover. Tetapi ini adalah di antara kes yang pelik. Bukan pasal apa guys. Ini adalah kali pertama seorang pembunuh bersiri bagi tahu polis yang dia menyesal untuk membunuh. Tetapi dia tak berhenti membunuh pun. Dia bagi tahu semua benda kot. Siapa yang dia bunuh, dekat mana dia bunuh, macam mana cara dia bunuh. Semua-semualah dia bagi tahu. Kecuali nama dia. Tetapi sebelum tu Abang Boy nak bagi disclaimer sikit lah. Semua kes-kes yang Abang Boy cover ni adalah daripada kes-kes yang sebenar. Ini bukan kisah yang dipetik daripada movie ke, novel ke, tak guys. Setiap kes membabitkan mangsa yang sebenar dan juga kejadian yang sebenar. So Abang Boy harap yang kita semua dapat memberikan komen-komen yang tak menyinggung hati saudara mara mangsa ataupun pesalah. Especially kes-kes yang melibatkan negara jiran yang terdekat dengan kita. So kalau korang dah ready, sediakan popcorn siap-siap. Let's roll the intro. Assalamualaikum, nama aku Bang Boy dan welcome to channel Bang Boy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangatlah appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Semuanya bermula pada malam tahun baru 1980. Seorang wanita yang baru berusia 20 tahun yang bernama Karen Potek keluar berparti pada malam tu. Dia sebenarnya baru je diterima masuk untuk belajar di University of Wisconsin di bandar Stevens Point. Lagi beberapa hari je dia nak bertolak. So malam tahun baru tu dia nak mengambil peluang untuk spend masa dengan kawan-kawan rapat dia untuk kali terakhir. Tapi pada masa kelab malam tu nak tutup pada lebih kurang pukul 1 pagi, kawan-kawan Karen ni tak dapat cari Karen dekat mana. Masing-masing pening. Takkan dia balik tanpa member-member kan? Kata nak spend time, last-last caw macam tu je. Tetapi kawan-kawan Karen ni tak kisah sangat. Mungkinlah si Karen ni keluar dating dengan lelaki lain dan mungkin bermalam dengan lelaki tu. Kawan-kawan dia cakap yang Karen ni agak mabuk pada malam tu. So maybe lah Karen akan contact dorang pada keesokan harinya. So tanpa merisaukan apa-apa, dorang pun balik lah. Tetapi pada lebih kurang pukul 3 pagi, satu panggilan kecemasan telah dibuat oleh seorang lelaki. Lelaki tu bercakap sambil menangis tak esak-esak. Lelaki dalam panggilan tu meminta satu kereta peronda dihantar ke Pierce Point Road di sebuah lorong di Jalan Syndicate Avenue. Menurut pemanggil tu, ada perempuan cedera dekat situ. Arahan dia punyalah spesifik sampaikan dia bagi tahu perempuan tu ada terlantar dekat belakang sebuah kilang. Yes, please, this is an emergency. Please send a squad to Pierce Butler Road, Molenberg Manufacturing Company, machine shop. Please, there's an ambulance too. There's a girl hurt there. Can you tell me what happened to her? Just hurry, she's laying on the ground in the back by the railroad tracks, by the edge here. Hurry. What's the address? I don't know. Who are you? Satu kereta peronda telah pergi ke tempat kejadian. Polis tak expect apa-apa pun sebenarnya. Sebab pada malam tahun barulah selalunya dorang dapat prank call yang paling banyak. So sampai-sampai je kereta peronda di tempat kejadian, mula-mula tu dorang macam tak nampak apa-apa. Dorang cubalah suluh dekat kawasan sekeliling. Tengah-tengah dorang duk cari tu, salah seorang daripada pegawai polis tu perasan ada sesuatu yang pelik dekat satu timbunan sampah. Macam dia bergerak-gerak pula. Dia pun pergilah dekat. Suluh punya suluh, dia perasan satu kaki terjuntai keluar daripada timbunan sampah tu. Apa yang polis jumpa adalah seorang wanita tanpa pakaian terlantar di dalam timbunan sampah tu.
Tetapi yang padunya adalah mangsa masih lagi hidup tau. Kepala memang pecah lah Abang Hang, berdarah-darah. Mangsa tu adalah Karen Potek. Serta merta ambulans telah dihubungi. Karen telah dikejarkan ke hospital dan pihak hospital berjaya menyelamatkannya. Karen mengalami kecederaan teruk di kepala. Tengkoraknya retak akibat dipukul oleh objek tumpul. Walaupun doktor berjaya menyelamatkan nyawa Karen, kecederaannya terlalu teruk sehingga Karen mengalami masalah hilang ingatan. Dia langsung tak ingat apa-apa yang berlaku kepadanya pada masa kejadian tau. Tetapi yang peliknya, walaupun Karen ni ditemui dalam keadaan berbogel, tak ada langsung kesan serangan seksual berlaku. Disebabkan tak ada saksi dan tak ada bahan bukti yang kukuh, kes ni tak abai di dalam bilik rekod. Tetapi semuanya berubah 6 bulan kemudian. Pada 3 Jun 1981, pihak kecemasan menerima satu lagi panggilan yang disturbing. Kalau panggilan yang pertama tu dia hanya menangis-nangis dan beritahu mangsa ni kat mana, kali ni dia beritahu yang dia telah menikam seseorang dengan ice pick. Suspek tu cakap, "Marilah cari aku. Aku baru je menikam seseorang dengan ice pick. Aku tak boleh nak berhenti. Aku akan terus membunuh dan aku sekarang ni berasa sangat-sangat sedih." Bangsa adalah Kimberly Compton yang berusia 18 tahun yang berasal daripada Pepin, Wisconsin. Dia sebenarnya baru je tamat zaman persekolahannya dan dia bercita-cita untuk mencari pekerjaan di bandar St. Paul. Pada petang tu, Kimberly bertolak dari Wisconsin menaiki bus ekspres dan dalam perjalanan tu, bas tu berhenti di sebuah perhentian. Malam-malam sejuk, confirm lah lapar. Turun-turun je bas, dia terus menuju ke sebuah restoran yang bernama Mikey's Diner yang terletak berdekatan dengan perhentian bas. Masa Kimberly tengah duk makan tu, tiba-tiba seorang lelaki datang mendekat. Lelaki tu mula bersembang-sembang tau. Lelaki tu nampak macam mesra gila. Lelaki tu dah tahu dah yang Kimberly ni baru kali pertama sampai di St. Paul. So dia offer lah si Kimberly ni untuk menjadi guide. So tak tahulah apa yang membuatkan si Kimberly ni boleh percayakan lelaki misteri tu. Dia boleh ikut guys. Selamba je dia ikut lelaki tu belah daripada restoran tu. Kimberly pun sebenarnya tak ada plan apa-apa. Dia ni memang jenis bidan terjun je. Dia nak tinggal dekat mana pada malam tu pun dia tak plan habis lagi. Mayat Kimberly ditemui tak berapa jauh daripada restoran tu, di sebelah sebuah highway yang masih lagi dalam pembinaan. Mayatnya telah ditemui oleh 3 orang budak lelaki secara kebetulan lalu dekat area tu. Mayat ditemui tanpa seurat benang pun. Segala baju-baju dan barang milik mangsa ditemui di dalam semak berdekatan. Forensik mendapati yang Kimberly menerima tikaman sebanyak 61 kali. Tapi kan, sama juga, tak ada kesan serangan seksual didapati pada tubuh mangsa. 2 hari selepas penemuan mangsa, lelaki misteri tu call lagi geng. Tapi kali ni bukan call sebab nak report crime tau. Dia call untuk meminta maaf atas pembunuhan Kimberly. Dia berjanji akan menyerah diri tak lama lagi. Tetapi semua tu sembang kencang je. Batang hidung pun tak nampak. Polis telah mengeluarkan statement kepada media mengatakan yang ada kemungkinan kedua-dua kes ni dilakukan oleh orang yang sama. Polis juga telah rilis rakaman suara suspek kepada umum dengan harapan adalah sesiapa yang kenal tuan punya suara ni. Media telah menggelarkan suspek sebagai The Whippy Voice Killer. Of course, polis tak bagi tahu full detail lah pasal mangsa. So media pun menokok tambah cerita dengan mengatakan mangsa-mangsa tu ada kemungkinan telah dirogol. Pada 6 Jun, suspek telah menelefon newspaper tu sendiri tau. Dia mengatakan dia langsung tak melakukan apa-apa perkara terkutuk kepada mangsa dan bukan niat dia untuk membunuh mangsa. Tetapi dia tak boleh nak stop. Lepas tu dia letak terus telefon. Suspek membuat satu lagi panggilan kepada polis pada 11 Jun. Dia menangis-nangis mengatakan dia menyesal sangat sebab membunuh Kimberly Compton. Dia tak tahu kenapa dia tikam Kimberly dan dia berjanji takkan membunuh lagi. I'm sorry for killing Compton. Panggilan ni semua dibuat di tempat public tau guys. Pihak talian kecemasan berjaya kesan panggilan tu dibuat daripada mana? Di stesen bas. Ada sekali tu panggilan dibuat daripada public phone betul-betul dekat tengah-tengah bandar. Selalunya bila polis sampai je dekat tempat tu, suspek memang dah caw. Suspek ni pun bijak. Dia takkan call lama-lama guys. Kadang-kadang tu seminit pun tak sampai. Dia cakap apa dia nak cakap, lepas tu dia terus letak. 1 tahun panik guys. Perempuan-perempuan dah tak keluar malam dah. Bar pun dah tutup awal disebabkan tak ada customer. Yelah, kalau customer lelaki masuk bar,
Dan dekat dalam bar tu semuanya lelaki. So apa motif pergi bar kalau macam tu kan? Tetapi yang peliknya, tak ada lagi panggilan diterima daripada suspek. Selepas setahun, polis beranggapan yang ada kemungkinan suspek telah mati ataupun dah ditangkap atas kesalahan lain. Mengetahui benda ni, penduduk bandar St. Paul bertenanglah sikit. Dah tak panik macam setahun dulu. Korang ingat kes ni settle macam tu ke? Hei, tak guys. Lebih kurang setahun 2 bulan selepas pembunuhan Kimberly Compton pada 6 Ogos 1982, seorang remaja telah menjumpai mayat seorang wanita di tepi tebing sungai Mississippi. Mayat tu telah dikenal pasti sebagai seorang wanita yang berusia 40 tahun yang bernama Barbara Simmons. Saksi mengatakan kali terakhir Barbara ditemui adalah di dalam sebuah bar yang bernama Hexagon Bar di bandar Minneapolis. Seorang lelaki telah menghampiri Barbara ni untuk meminta sebatang rokok. Mereka berdua kemudiannya bersembang sepanjang masa mereka dekat dalam bar tu tau. Sebelum si Barbara ni gerak, dia siap cakap kot dengan bartender. Lelaki ni comel. Aku sangat-sangat berharap yang dia adalah seorang lelaki yang baik, sebab aku nak tumpang dia balik ke rumah. Itu adalah kali terakhir Barbara dilihat hidup. 2 hari selepas penemuan mangsa, satu lagi panggilan telah dibuat ke talian kecemasan oleh suspek. Seperti biasa guys, dia menangis-nangis lagi. Mayat Barbara mengalami 40 kesan tikaman daripada screwdriver di seluruh bahagian dada dan juga leher. Tikaman tu konsisten dengan dakwaan suspek dekat dalam panggilan. Dan sama seperti mangsa-mangsa sebelumnya, tak ada kesan serangan seksual dijumpai. Bartender yang bertugas pada malam tu telah memberikan gambar komposit suspek kepada polis, dan dengan menggunakan gambar ni, polis berjaya mengenal pasti suspek sebagai Paul Stephanie. Walaupun polis dah dapat tahu siapa suspek ni, dorang masih tak ada bukti kukuh tau yang dapat mengaitkan Paul dengan pembunuhan ni. So polis telah menghantarkan unit risikan untuk mengawal Paul. Satu pasukan polis berpakaian biasa ditugaskan untuk mengawal rumah Paul di setiap masa. Polis ni akan ikut je Paul ni pergi ke mana-mana sahaja, dan Paul pula tak tahu yang polis tengah usah dia daripada jauh tau. Tetapi dalam duk pantau tu pun, polis boleh terlepas pandang guys. Dorang boleh lost track kat mana si Paul ni pergi. Pada 21 Ogos 1982, polis menerima satu panggilan kecemasan daripada seorang lelaki yang melaporkan ada seorang wanita cedera ditikam. Wanita tu bernama Dennis Williams yang berusia 19 tahun. Dennis ni sebenarnya adalah seorang pelacur jalanan tau. Menurut Dennis, pada malam tu, dia telah memasuki sebuah kereta untuk menawarkan servisnya kepada Paul. Paul telah membawa Dennis ni ke rumahnya. Selepas seround, Paul tu offer pula si Dennis untuk menghantarnya kembali ke bandar. Dennis pun okey je lah. Duit dah dapat. Dennis pun akan sambung kerjanya lepas tu. Dalam perjalanan tu, Dennis rasa pelik. Dia perasan yang Paul ni bawa jalan lain tau. Bila Dennis tanya, Paul cakap yang dia nak pergi ke rumah kawannya untuk ambil barang. Dan lepas tu barulah dia drop Dennis ni ke bandar. Mula-mula tu Dennis macam tak risau apa-apa sangat. Tetapi makin lama makin pelik jalan yang si Paul ni bawa. Paul ni bawa Dennis ke jalan yang gelap dan agak terpencil. Paul mengatakan yang ini adalah jalan shortcut untuk ke rumah kawannya. Dennis ni dah start tak senang duduk dah guys. Mujurlah si Dennis ni ternampak satu botol bia kosong dekat bawah seat tu. Pelan-pelan dia membongkok dan mencapai botol tu. Dia plan, kalau Mamat ni buat yang bukan-bukan, memang pecah kepala Mamat ni kena hayun dengan botol. Lepas tu bila sampai di penghujung sebuah jalan mati, Paul terus memperlahankan keretanya. Tiba-tiba Paul terus menikam Dennis dengan menggunakan screwdriver sebanyak 15 kali. Dalam keadaan chaos tu, si Dennis ni sempat menghayunkan botol kaca tu ke kepala Mamat tu. Bersepai mat. Tetapi botol tu tak kena dekat kepala Paul. Botol tu boleh terkena dekat pipi Paul, membuatkan dia terus stop daripada terus menyerang Dennis dan menjerit kesakitan. Dennis mengambil peluang tu untuk membuka pintu dan cuba untuk melompat keluar. Paul sempat lagi menikam Dennis beberapa kali sebelum si Dennis ni berjaya keluar dan melarikan diri. Suara jeritan Dennis telah didengari oleh lelaki yang tinggal berdekatan. Dia kemudiannya telah menelefon talian kecemasan tentang apa yang berlaku. Menyedari yang ada saksi berdekatan, Paul terus memecut laju meninggalkan Dennis yang luka parah. Kalau ikut habit si Paul ni, selepas dia melakukan jenayah dia akan call sambil menangis tak esak-esak. Kan? Memang dia ada call talian kecemasan. Tetapi kali ni dia tak cakap sambil nangis-nangis tau. Kali ni dia call sebab pendarahan dekat pipi dia. Serta-merta operator talian kecemasan tu perasan suara Paul. Pada masa ni polis memang tengah cari si Paul ni. Memang aim nak kutip je.
Polis dah ada sebab untuk menahan Paul atas apa yang terjadi pada Dennis. Paul telah ditahan atas dakwaan percubaan membunuh Dennis Williams. So, siapa Paul Stephanie ni sebenarnya? Paul ni dilahirkan pada 8 hari bulan September 1944 di Austin, Minnesota. Dan dia adalah anak paling bongsu daripada 10 orang adik-beradik, guys. Hoi, aktif betul parents dia. Seorang lagi dah cukup satu tim bola. Keluarga Paul ni memang penganut ajaran Katolik Kristian yang hardcore gila. Walaupun macam tu, kehidupan mereka adik-beradik dekat rumah tak mencerminkan yang diorang ni adalah penganut Kristian yang sebenar. Paul dan adik-beradik dia selalu didera oleh ayah tiri. Setakat tak makan malam tu memang biasa sangat. Pernah sekali tu, Paul telah ditolak daripada atas tangga oleh ayah tirinya sebab atas kesalahan kecil je. So, disebabkan Paul adalah anak paling kecil, dia paling teruk kena, guys. Bukan setakat kena dera dengan ayah tiri dia tau. Adik-beradik dia pun bully kau-kau. Paul memang tak sabar nak belah daripada rumah tu. Lepas je dia tamat habis persekolahan dia terus berpindah ke bandar St. Paul di mana dia telah membuat macam-macam kerja. Dia payah sangat nak bekerja disebabkan dia ada sikap panas baran yang susah dia nak kawal. Sebab kecil pun kadang-kadang boleh meletup di luar kawalan. Pada umurnya 30-an, dia telah berkahwin dengan Beverly Lider dan dianugerahkan seorang anak perempuan. Tetapi usia perkahwinan diorang ni tak lama, guys. Sebelum dia kahwin, Paul ni pun pernah ditahan atas kesalahan memukul orang. Mungkin jugalah disebabkan sikap panas baran Paul. Sejurus je anak perempuan dia dilahirkan, isterinya telah memfailkan cerai dan mereka berdua hidup berasingan. Elok je lepas bercerai, si Paul ni langsung tak ambil peduli pasal anak dan isterinya. Dia buat tak reti je, guys. Pada tahun 1977, Paul telah dibuang kerja sebagai janitor di sebuah kilang yang bernama Marlburg Manufacturing Company. Ini adalah kilang yang sama mangsa pertama Paul ditemui, iaitu Karen Potek pada malam tahun baru 1981. Dalam sesi soal siasat, Paul mengatakan sebelum setiap serangan yang dilakukan, dia akan mendengar suara-suara gaib yang menyuruhnya untuk membunuh. Dan sebab dia call polis selepas setiap pembunuhan tu adalah oleh kerana ajaran Kristian yang telah diterapkan kepadanya sejak kecil lagi. Dia rasa serba salah pada masa tu. At one point of the interview, Paul menangis-nangis mengatakan dia takkan masuk syurga atas perbuatannya. Sepanjang perbicaraan, Paul langsung tak mengaku bersalah. Bekas isteri, kakak dan juga bekas teman wanita Paul telah dipanggil ke kandang saksi. Ketiga-tiga mereka mengatakan yang suara di dalam rakaman talian kecemasan tu adalah suara Paul. Tetapi bukti ni tak cukup kukuh sebenarnya. Disebabkan suara Paul yang menangis macam orang gila tu telah membuatkan suara dia seperti distort dan tak jelas. Walaupun macam tu, Paul hanya didapati bersalah atas 2 pertuduhan je. Satu pertuduhan membunuh Barbara Simmons dan lagi satu adalah percubaan membunuh Dennis Williams. Paul telah menerima hukuman penjara selama 40 tahun untuk membunuh Barbara dan 18 tahun untuk percubaan membunuh Dennis. So total 58 tahun. Polis gagal mengaitkan Paul ni dengan pembunuhan Kimberly Compton dan juga pertuduhan membunuh Karen Potek atas kekurangan bahan bukti. Tetapi kan, sesuatu terjadi pada tahun 1997. Paul telah didiagnos mengidap penyakit barah kulit dan tak mempunyai masa lama untuk hidup. Paul decide untuk membuat pengakuan kepada polis. Pada 6 Disember 1997, dalam satu sesi soal siasat, Paul telah mengaku atas kes percubaan membunuh Karen Potek pada 31 Disember 1980 dan juga atas kes pembunuhan Kimberly Compton pada bulan Jun 1981. Dia juga telah mengaku bertanggungjawab atas satu lagi kes yang masih belum selesai, iaitu satu pembunuhan seorang wanita yang bernama Kathleen Greening. Terkejut polis, guys. Paul tak dijadikan suspek dalam kes tu disebabkan modus operandi dia yang lain gila. Mayat Kathleen ditemui lemas dekat dalam tap mandi rumahnya. Selepas kematian Kathleen, Paul langsung tak ada buat apa-apa panggilan yang annoying kepada talian kecemasan. So memang polis tak syak langsung yang si Paul ni lah setan yang membunuh Kathleen. So kesemuanya sekali, Paul telah mengaku bertanggungjawab di atas 2 pertuduhan cubaan membunuh dan 3 pertuduhan membunuh. Tetapi pada masa ni, mahkamah dah tak boleh buat apa-apa dah. Dia pun dah dijatuhkan hukum dan kalau nak dibicara semula pun, Paul ni tak ada masa lama untuk hidup. Paul telah menghembuskan nafasnya yang terakhir pada 12 Jun 1998 di dalam sel tahanannya. Tak ada siapa tahu apa sebab si Paul ni telefon polis selepas melakukan pembunuhan. Memang rare gila kot benda-benda macam ni terjadi. Selalunya pembunuh ni akan kontak polis semata-mata untuk mengganjing je.
untuk ego dorang sahaja. Dorang nak merasakan yang diri dorang tu lagi hebat daripada polis. Macam Dennis Rader ataupun BTK. Lagi satu, The Son of Sam atau nama sebenarnya David Berkowitz. Dorang semua ni menganjing polis kot. Tapi kali ni suspek ni call untuk confess sambil menangis-nangis guys. Papa annoying kalau abang boy jadi operator kecemasan pada masa tu. Mau kena maki je. Menurut ahli psikologi yang review kes ni, dia mengatakan yang dia tak rasa seorang pembunuh bersiri yang sanggup melakukan kekejaman seperti dekat dalam kes ni ada rasa bersalah. Sesetengah berbunuh bersiri ni menghubungi polis untuk ego dorang sendiri dan ingin melihat diri dorang lebih hebat daripada polis. So soalan dia adalah, adakah semua panggilan yang dibuat oleh Paul Stephanie ni hanya lakonan semata-mata? Adakah semua ni satu cara untuk dia mempermainkan polis? So seperti biasa, abang boy nak dengar pendapat korang pula. Kasih komen korang dekat bawah. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video abang boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, abang boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja abang boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video abang boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.